Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tunjuk lah. Bukanlah kita nak tunjuk, kita ni bukan pandai apa kan nak tunjuk kan. Berkaitan dengan ada kita punya pembelajaran berkaitan dengan gap up lah. Gap up sebab kita nak tengok ciri-ciri gap up tu yang membolehkan kita boleh pilih untuk entry dan juga yang untuk kita ignore lah, yang untuk kita tinggalkan. Okey, kalau kita tengok kat candle yang ni, dia buka yang dia naik lebih kurang 3 bit, naik 3 bit lah. Buka pada paras 70, naik 75, 8085 lah. Dia naik 3 bit, 1, 2, 3. Okey, kemudian keesokan harinya dia buat gap up 1 bit. Okey, dan kemudian gap up tu dia punya sumbu ataupun dia punya candle masuk ke kawasan body pada badan candle sehari sebelum dia lah. Okey, bila dia masuk je dia dah kurang valid lah. Kalau masuk je dan dia patah balik, itu masih boleh kira lagi lah. Tapi kalau dia masuk dan dia turun lagi, sebab kita khawatir yang geng-geng yang ada dekat kawasan sini nak ambil profit. Tambah counter-counter yang penny ni, dia kadang-kadang dia bergerak lambat. Jadi orang-orang yang ada dalam counter ni nak buat untung siap-siap lah. Jadi dia dah sampai ke sini, pok-pok yang ada dalam ni dia kalut lah, dia nak jual lah. Dia takut dia turun lagi ke apa kan. Okey, malangnya dia mungkin ada support yang kuat kat sini pada hari 6 Julai ni. Jadi dia melantun, so dia ada buying pressure lah, ada buy pressure, dan dia naik 1, 2, 3, 4 daripada lantunan dia lah. 1, 2, 3, 4 daripada lantunan dia. Tapi jenis ni biasanya kita kalau kita jenis tangkap, ataupun kalau kita jenis kaji counter yang sehari sebelum ni, bolehlah kita tangkap yang dekat sini kan. Contoh dia dah berhenti dekat support ni, dia dah tak turun, kita tangkap kat sini, mungkin kita boleh jual dekat sini ke kan, sebab nilai yang paling tinggi pun kat sini. Tapi dia punya julat dia tu terlalu rapat, dan mungkin juga volume tak ada. Sebab itulah nak main gap up ni kena berpandu pula dengan volume jugalah. Dia mempengaruhi juga. Dia bukan mempengaruhi juga, dia memang mempengaruhi. Okey, kemudian pada keesokan harinya dia buat gap up, dan gap up dia, kita tahu ni satu resisten lah. Resisten ni maksud dia mungkin ada orang yang dah beli kat sini. Mungkin ada orang yang dah beli kat sini. Dia tunggu kalau dia nak jual ke dia nak cut loss ke apa kan. Okey, dia buka gap up, kemudian dia punya penurunan dia hanyalah pada disentuh je yang close malam. Maksud dia kalau yang hari ni yang T ni, kalau dia sentuh je yang kat sini, kalau dia patah balik, dia mungkin akan kuat lah. Tapi oleh kerana dia masuk ke dalam badan, masuk ke area kawasan sini, dia dah tarik, dia dah menyebabkan orang-orang kat sini takut dan buat jualan lah. Terutamanya pada waktu dia dah naik sikit, dia orang boleh ambil profit lah. Okey, kemudian counter ni juga cuba untuk menaikkan harga dengan membuat gap up lagi, menarik pelabur-pelabur baru,
Kemudian selling daripada orang-orang yang mungkin dekat sini ataupun mungkin dekat sini, tapi sikit, selling pressure dia sangat sikit. Kemudian dia berpatah balik dan berjaya melepasi rintangan ni. Rintangan ni maksud dia ni yang paling susah dia nak lepas lah. Tapi dengan volume yang cukup, okay, dia berjaya naik naik sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 23. Ni kalau kita tengok dekat sini, dia punya inilah area sini ya. Tengok saya tunjuk ni. Kenaikan sebanyak 127%. Nah, ni banyak lagi tu. Sumbu atas tu tak tengok lagi. 8930. Iaitu 32. Okey, ni jadi dia punya resistance. Ni jadi resistance. Ni. Kalau siapa yang beli time dia dah aktif, kemudian orang dah start jual, dah sampai harga penutup kat sini ni, tak tahulah. Kemudian esoknya dia buka pada paras penutupan semalam. Kemudian orang-orang yang dekat sini ni ambil profit lah, okay. Kemudian kita nampak sini ada selling pressure lah, selling pressure yang agak sampai ke tengah body tak? Sekejap kita nak check Oh, tak sampai tengah. Bila tak sampai tengah, maksud dia counter ni kuat lagi lah. Kemudian juga ada cubaan melepasi resisten ni. Tak lepas. Kalau lepas boleh naik lagi ni. Okey. Kemudian dia ditutup pada paras 190. Dan keesokannya dia buat satu gap up, iaitu sebanyak 190 setengah 1 bit, untuk push harga, terutamanya untuk mendapatkan deposit daripada pelabur-pelabur yang dekat kawasan sini lah. Kawasan sini kan ada orang beli kan, dia buat gap up, jadi orang suka lah, kawasan sini suka lah. Mungkin akan naik, mungkin akan turun kan. Tapi ada selling pressure. Okey, dia memecahkan support yang first ni. Ni support ni, itu tanda lah dia pecahkan support yang ni. Kenapa tanda macam ni? Oh, salah tools. Kita nak horizontal line. Dia pecahkan support ni, tapi ada buying pressure lagi yang berjaya menaikkan balik, yang membawa sebab kalau dia pecah macam ni, dia berjaya melepasi support ni, kemudian dia melantun balik ke atas support, maksud dia yang tu kuat lah. Jadi kalau kita jenis pantas ke laju ke, ataupun kita memang tengah memantau counter ni, cuma sebelum tu kena gaji lah kan. Kalau dia turun support, kita kata dia nak turun lagi ni kan. Tapi dia dah berhenti kat situ, maksud dia ada buying pressure yang banyak dan kuat kat sini, sehingga dapat melonjakkan harga pada waktu dan hari dan ketika ni, sehingga dia sampai ke kawasan dia telah memecahkan rintangan yang ni. Tapi orang yang ambil profit banyak, jadi orang jual pun banyak. Dia orang jual lah, dan pecah balik support, dan dia duduk dekat paras lama lah. Paras ni ada satu support ni lah. Ini kita boleh panggil support lah, sebab dia duduk tinggal kat sini kan. Dia dah berhenti beberapa hari, dia berhenti hari yang sama pula, pada paras harga yang sama. Kemudian keesokan hari dia buka pada harga penutup semalam. Kemudian penjualan sangat sikit,
Itulah, tak lepas pada setengah daripada candle yang sehari sebelum ni, maksud dia kuat lah kan. Kemudian dia teruskan kenaikan, sampai atas, dia boleh pecahkan support ni kan. Okey, kemudian kat sini siapa yang beli kat puncak ni tak tahulah dia. Kemudian orang buat jualan lah, banyak buat jualan lah. Maksud dia sumbu ni lebih panjang daripada batang ni. Sumbu lebih panjang daripada batang ni alamat yang tak apa nak baik lah. Tapi kita tengok, kalau sumbu lebih panjang daripada batang, alamat tak apa baik. Sebab ni selling pressure ni lebih besar daripada buying pressure. Alright, kemudian esok bagi up, dan resisten dia sebenarnya adalah sini. Tapi oleh kerana selling pressure ni tinggi, ni meneruskan cuba naik. Ni ada satu lagi resisten, tapi dah pecah malam, tapi dia patah balik, dah jadi resisten balik lah. Okey, tanda jadi resisten. Okey, dia cuba naik, tak berjaya naik. Kekuatan menjual lebih banyak daripada orang yang beli, jadi dia pun dia langgar lah semua support yang ada, sampailah dia berhenti pada satu support, iaitu di sinilah. Di sini yang saya kata ni melantun lah. Ni support ni kuat lah kalau kita dah kita dah faham counter ni. Okey, ni support ni kat sini. Jadi contoh dia, boleh lah kita entry kat sini. Tapi malangnya keesokan harinya dia buat gap down. Okey, bila buat gap down ni macam yang saya sebelum ni saya pernah cakap lah. Tujuan buat gap down ni, tujuan nak merendahkan harga dan menarik pelabur. Okey, tapi malangnya orang-orang yang ada dekat sini ni, orang yang ada dekat sini kan, ni jadi support kan. Orang yang ada dekat sini ni dah tak yakin lah, kata dia ni bawa gap down ni, aku dah ada dalam ni, kau nak tarik pelabur baru pula, tak jaga aku ni. Jadi orang ini jual. Cuma waktu dia buat gap down tu, mungkin ada kekuatan beli lah, dia pecahkan resisten hari pertama, sehari sebelum dia tu. Resisten dia kat sini lah, dekat tempat dia berhenti semalam ni. Resisten dia kat sini. Alright, betul lah. Dia pecahkan semua resisten dia terlalu jauh. Dia tak berjaya, tambahan pula volume tak cukup dan sebagainya kan. Okey, kemudian dia berpatah balik. Kemudian mungkin ni ada lagi satu support baru dekat sini lah, puak-puak yang ada kat bawah ni. Jadi kita tanda juga. Yang ni yang apa yang saya cakap ni, ni tak semestinya betul berlaku tau. Dia sekadar kita punya jalan cerita, dia nak bagi kita faham. Okey, ni ada satu support baru yang kuat lah. Okey, bila kita cerita pasal support baru yang kuat, cuba kita tengok dekat selepas-selepas ni, mesti banyak yang ada sangkut atau pada berhenti-berhenti dekat kawasan yang kita tanda tadi kan. Nama ada pucuk ke, ataupun dia pecah ke. Bila dia pecah, dia akan cuba naik balik ke, tapi dia tak berjaya ke. Tapi dia dekat area-area kawasan yang samalah. Alright, kita kat mana tadi Okey, kemudian dibuka pada keesokannya adalah pada hari yang sama. Dia masih gagal memecahkan resisten. Resisten yang pertama ni dia pecah. Resisten kedua tak mampu, mungkin volume tak cukup. Jadi orang-orang yang dekat sini hilang keyakinan barangkali, ataupun pokok yang dekat sini kata, aku tak boleh ni, aku nak make counter lain, kau ni semakin turun pula. Dia orang pun jual dengan keadaan loss, dia buat kat loss lah. Kemudian dia pecahkan balik. Dia pecahkan lagi support yang seterusnya, iaitu di penghujung sumbu sehari sebelum dia tu. Dia pecah. Bila dia pecah ni, dia dah jadi resisten lah support ni kan. Dan dia pula dia close dekat kawasan bawah. Jadi kawasan bila kita berada pada situasi ni, mungkin kita kata harga dia dah naik balik kot. Cuma kita kena tengok, okey, support dia yang paling last bila? Support dia yang paling last adalah ni Jadi resisten ni pula
kat sini yang baru pecah tu. Ni resistor ni baru pecah ni. Jadi kita kena kira kita punya risk reward. Risk reward. Kalau dia tak berjaya naik, turun dia risk dia terlalu besar. Jadi better kat sini ni berhati-hatilah sampailah dia lepas resistor yang kat atas ni lah. Resistor yang dia tak berjaya lepas ni. Yang ni cubaan untuk melepaskan resistor tak berjaya. Esoknya company ni dah tahulah cara untuk menarik orang ni adalah dia buat gap up. Tapi mungkin volume tak cukup pada hari ni. Volume tak cukup, ada tak berjaya nak naik, tak berjaya nak tembus juga. Maksud dia orang-orang yang ada dekat sini yakinlah okey dia ada dekat support. Jadi tak ada masalah lah. Dia tak nak jual lagi lah. Orang-orang ini rasa safe lah. Dan esok cubaan memecahkan support, tapi dia melantun balik sebab mungkin support ni kuat lah. Okey, kemudian keesokan harinya cubaan memecahkan support dan ada support yang kuat dekat sini. Mungkin ada buying pressure, mungkin ada orang yang tunggu. Sebab dah ada track apa? Dah ada track kat sini. Dia tak boleh turun kat sini. Okey, dia bersambal lah kat sini. Kemudian dia naik, dia pecahkan resisten pertama. Resisten pertama dia adalah pada pucuk yang hari sebelum tu lah. Di sini. Okey. Sini. Kemudian dekat sinilah. Dekat sini. Dia pecahkan resisten ni sampai hari penutup lah. So dia ada sedikit lah selling pressure. Keesokan harinya selling pressure banyak pula kan. Okey. Yang ni macam jauh pula dah kita cerita kan. Cuma ni kita nak cerita kat sini ada gap up yang tak jadi. Berdasarkan ciri-ciri itulah. Yang paling utama berkaitan dengan volume. Yang kedua tak jadi sebab pelabur-pelabur yang sebelum ni tak berasa selamat dengan harga semasa lah. Okey. Jadi itu yang kadang-kadang gap up tak jadi tu. Kenapa lampu ni slow ni? Kita tak boleh buka lama. Okey, setakat tu dah dulu kita punya perkongsian kali ni. Alright, Assalamualaikum.